buat seolah-olah dia tak tahu apa-apa, dan pada pukul 9.30. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang dekat sana? Dah lama dah aku tak bersiaran, aku tak buat video dah 4 hari rasanya. Korang rindu aku tak? Harapkan korang berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarga korang. Okey, jadi hari ni aku nak share dengan korang kisah tentang seorang gadis yang bernama Jennifer Pan dan apa sebenarnya yang berlaku dalam keluarga Pan. So kalau korang nak tahu, stay tune. Okey, sebelum tu aku nak ceritakan tentang latar belakang keluarga Pan ni dulu. Terdiri daripada ayahnya yang bernama Hui Han Pan dan juga ibunya yang bernama Big Ha Pan. Jadi Hui Han Pan ni dilahirkan di Vietnam. Pada tahun 1979 dia telah berpindah ke Kanada untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di sana lah. Jika sedang bekerja, dia bertemu dengan Big Ha Pan, iaitu isterinya. Hingga akhirnya mereka berjatuh cinta dan mereka berkahwin di Kanada dan menetap di sana. Big Ha Pan ni juga merupakan seorang wanita yang berasal daripada Vietnam. Sama-sama daripada Vietnam lah. Setelah mereka melangsungkan perkahwinan dan akhirnya pada tahun 1986, mereka melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Jennifer. Pada tahun 1989 pula, dilahirkan pula seorang anak yang bernama Felix. Dua suami isteri ni, mereka merupakan seorang yang kuat berusaha, sangat rajin untuk membaiki kehidupan mereka. Selalu menyediakan keselesaan pada anak-anak mereka. Sebab dia orang tak nak anak-anak dia orang ni mengalami nasib yang sama seperti mereka sebelum ni. Sampai dia orang sanggup untuk buat kerja dalam satu hari tu 2-3 kerja. Dan dia orang berdua ni juga pandai menyimpan wang sebab dia orang mampu untuk ada 2 buah kereta mewah termasuk Mercedes dan juga rumah sendiri. Dalam kalangan imigran yang berpindah ke Kanada tu, mereka ni salah seorang yang berduit, salah seorang yang kaya jugalah. Tapi walaupun mereka ni ibu bapa yang suka memberikan kesenangan pada anak-anak, dikategorikan sebagai tiger parenting. Tiger parenting ni bermaksud ibu bapa yang terlalu tegas ataupun keras dalam mendidik anak-anak, terutama dalam akademik. Mereka inginkan anak-anak mereka memberikan yang terbaik. Contohnya macam kalau dia orang nak anak dia jadi doktor, so kau tak boleh jadi penyanyi, so kena jadi doktor. Itu maksud tiger parenting lah. Kedua suami isteri ni, dia orang nak sangat Jennifer, iaitu anak sulung pada mereka ni, menjadi seorang doktor. Jennifer ni merupakan seorang murid yang berprestasi yang agak baik juga. Umur 4 tahun lagi, dia telah dihantar ke kelas piano. Dah diajar piano umur 4 tahun. Dia sangat suka dalam bidang muzik dan dia pandai menari. Bagi Felix pula, anak kedua pada pasangan ni, dia telah melanjutkan pelajaran di MC Master University dan mengambil jurusan teknik mesin. Ayah dia ni sangat menyimpan harapan supaya satu hari nanti Felix ni dia akan menghasilkan kereta sendiri, kereta buatan sendiri. Macam gitu tau. Antara kedua-dua anak kepada pasangan ni, Jennifer Pan ni merupakan anak yang agak pelik. Kenapa aku kata pelik? Sebab dia ni banyak menyembunyikan hal-hal yang penting daripada kedua ibu bapa dia. Dia sangat sukakan muzik, tapi perkara tu ditentang oleh ibu dengan ayah dia kerana bagi dia orang kalau muzik ataupun menari ni tidak menjamin masa depan. Dia mendapat keputusan peperiksaan, keputusan dia tidak begitu cemerlang dan kebanyakannya dapat C, dapat D. Kerana dia takut, dia telah mengubah keputusan dia. Tak tahulah macam mana cara dia ubah. Dia pergi tukar, dia tulis A dan dia tunjukkan kepada ibu bapa dia. Jennifer ni dia tak boleh seperti anak remaja lain, keluar-keluar lepak-lepak, nak berkawan. Dia tak boleh buat macam tu. Kehidupan dia yang sebegini membuatkan dia merasa dia hidup dalam penjara. Sehinggalah satu hari dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Daniel Wong. Telah membibitkan percintaan di antara mereka lah. Jennifer ni, dia mempunyai alahan pada rokok. Dia tak boleh sebab dia ada asma. Daniel Wong ni, dia telah menyelamatkan Jennifer. Dia gosok-gosok lah belakang Jennifer tu, cakap calm down, you okay. Dia agak tersentuh kerana dia tidak pernah dapat merasakan orang yang begitu caring terhadap dia. Itulah bermulanya perkenalan di antara Jennifer dan juga Daniel Wong. Akhirnya mereka pun mengambil keputusan untuk bercinta. Diorang pun berhubungan tanpa pengetahuan kedua ibu bapa dia. Tambah lagi satu penipuan, dia telah bagi tahu ibu bapa dia telah terpilih untuk masuk ke University Ryerson selama 2 tahun dalam bidang farmasi. Dia buat pula surat penerimaan palsu daripada pihak universiti. Aku tak tahu macam mana parents dia boleh percaya, tapi mungkinlah dia dah mahir dalam bidang penipuan ni. Jennifer ni dia bagi tahu mak ayah dia lah,
Dia dapat masuk ke universiti dan disebabkan keputusan dia yang cemerlang, dia dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke University Toronto. Daripada satu penipuan sehingga satu penipuan lagi, satu penipuan lagi, satu penipuan lagi. Sampai bila nak menipu pun tak tahulah. Passion dia untuk menipu tu kuat sangat bagi aku sebab dia sanggup pergi beli buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran dia dalam bidang farmasi. Tunjuk dekat parents dia, nak meyakinkan bahawa memang dia dapat masuk ke universiti. Betul-betul confident lah dengan apa yang dia buat. Berulang alik lah dia pergi, tapi sebenarnya dia tak pergi pun ke universiti. Sebenarnya dia telah pergi menjadi seorang guru piano. Untuk menjadi guru piano, dia pun bekerja di restoran untuk menyara hidup dia lah. Berbohong lagi pada ibu bapa dia, dia dapat masuk ke Universiti Toronto dengan bantuan beasiswa. Untuk ke Universiti Toronto tu berulang alik daripada rumah mereka agak jauh, jadi dia nak duduk rumah kawan dia bernama Topaz. Sebenarnya guys, dia tak duduk dengan Topaz pun, dia nak duduk dengan boyfriend dia yang bernama Daniel Wong tadi. Tapi sebenarnya dia memang sememangnya tak pergi ke mana-mana universiti, dia tidak berkuliah sekalipun. Setelah hampir 2-3 tahun dia belajar, ibu bapa dia ni mula bertanyakan dia, bila dia nak grad, bila dia nak habis belajar. Macam dia ada idea baru untuk menipu. Dia cakap dekat ibu bapa dia, sebenarnya dia memang dah nak grad lah, dah nak dapat ijazah, tapi di majlis penganugerahan ijazah tu tak dapat bawa kedua-dua orang tua dia ni sebab hanya seorang saja dibenarkan untuk datang ke majlis tu. Untuk tidak menyinggung ibu bapa dia tak nak bawa dua-dua lah, daripada kena pilih salah seorang daripada mereka. Macam tu alasan dia kau. Dia dah grad semua, menipu lagi. Dia cakap dia nak menjadi sukarelawan di hospital kanak-kanak yang bernama Sick Kids yang berada di Toronto. Sebagai sukarelawan macam ujian darah macam tu lah, bahagian darah. Dia tahulah ibu bapa dia banyak habiskan masa dengan kawan-kawan, dia tak ada banyak masa dengan family dah lepas ni. Tapi sebenarnya dia nak menghabiskan masa dengan Daniel Wong. Parents dia ni dah mula rasa curiga sebenarnya dengan kenyataan Jennifer. Dia orang tak pernah tengok pun Jennifer ni betul-betul sampai ke tempat universiti ke ataupun dekat tempat kerja ke. Pada satu hari, ayah Jennifer, Hapen ni, dia bagi tahu untuk hantar anak dia ni ke tempat kerjanya di Sick Kids ni. Tapi untuk dia menolak ajakan ayah dia tu pun tak munasabah juga. Jadi dia pun terpaksa lah naik. Sampai di Sick Kids tu, dia cepat-cepat turun, dia dah tak cakap banyak. Ayah dia pun parking kereta dan ayah dia naik ke bangunan tu sehinggalah pergi dekat tempat bahagian ujian darah di mana anak dia tu kata dia kerja kat situ. Dan dia bertanya dengan salah seorang staf kat situ, ada tak seorang gadis yang bernama Jennifer Pan yang bekerja di situ. Bagi tahu tak ada staff dia yang bernama Jennifer Pan. Ayah dia dengan mak dia ni dah rasa tertipu lah kan. Untuk menguatkan lagi rasa curiga diorang pun pergilah ke rumah kawan kepada Jennifer yang bernama Topaz ni untuk bertanya kepada Topaz betul ke Jennifer ni tinggal dengan dia. Akhirnya Topaz pun bagi tahu Jennifer tak pernah tinggal dengan dia pun selama 2-3 tahun yang lepas. So bila balik rumah, dia block Jennifer keluar dan dia ambil semua benda yang ada pada Jennifer. Telefon ke, kad ke, semua dia ambil. Jennifer tak dibenarkan keluar untuk sekadar suka-suka. Dia hanya dibenarkan pergi ke kelas piano je. Maksudnya untuk mengajar piano. Pada tahun 2009, ketika Jennifer tu dikurung, dia telah mengupdate status dekat Facebook dia. Dia cakap tinggal di dalam rumah dia sendiri ni seolah-olah tinggal di dalam penjara. Pada suatu hari, ayah dan ibu Jennifer ni dia dapat mengesan hubungan yang terjadi di antara Daniel dan juga Jennifer. Bagi tahu Jennifer, dia hanya ada 2 pilihan saja. Sama ada nak sambung belajar lagi ataupun tinggalkan rumah ni. Disebabkan rasa marah dia tu lagi, dia pun bagi tahu Jennifer, dia cakap, kamu memang tak akan dapat jumpa Daniel lagi. Melainkan aku dah mati. Sangat menghancurkan hati Jennifer lah. Dan akhirnya dia pun bersatu semula dengan Daniel Wong dan mereka telah melakukan sesuatu yang bakal mengejutkan seluruh dunia pada masa itu. Pada tahun 2010, ketika Jennifer ni dia keluar cucuri dengan Daniel Wong ni, mereka bertemu dengan sahabat lama mereka yang bernama Andrew. Jadi Andrew ni dia cakap dia benci ayah dia. Kalau boleh aku nak bunuh ayah aku. Seolah Jennifer ni dia terinspirasi dengan apa yang Andrew katakan pada dia. Untuk dia hidup bersama Daniel Wong adalah satu je cara, menghapuskan kedua ibu bapa dia. Jennifer dan juga Daniel ni, diorang telah merancang untuk mengupah pembunuh upahan sendiri.
dan diorang berjanji akan membayar wang upahan tu setelah Jennifer mendapat wang pampasan ataupun wang warisan daripada kedua ibu bapa dia setelah kematian ibu bapa dia lah. Pembunuh upahan yang telah diupah oleh mereka tu bernama Eric dan juga David. Merancang untuk melakukan pembunuhan tu pada 8 November 2010. Malam tu diorang dah planning dah. Jennifer ni berada dekat rumah, dia sedang menonton TV, ayah dia ni sedang membaca surat khabar. Biasanya memang ibu dia akan keluar dan balik pada pukul 10.30 sebab dia ada aktiviti aerobik bersama kawan-kawan dia. Jadi pada malam tu pukul 9.30 ibu dia sampai kat rumah. Dia salin pakaian semua sambil menonton televisyen lah. Jennifer ni pun dia buat seolah-olah dia tak tahu apa-apa. Pada pukul 9.45 dia minta izin dengan ibu dia, cakap good night semualah. Tapi sebenarnya dia tak tidur. Dia masuk ke bilik dia untuk memberikan isyarat kepada pembunuh upahan ni bila masa dia orang boleh masuk ke dalam rumah, dengan cara membuka lampu bilik dia. Sebelum dia masuk ke bilik tu pun, dia sudah membuka pintu hadapan rumah dia sebagai persediaan untuk kedua-dua pembunuh ni masuk ke rumah. Orang menyerang ibu kepada Jennifer dulu. Jeritan ibu dia yang kuat tu telah menyedarkan ayah dia yang sedang berada di bilik atas, sedang tidur. Mereka diikat menggunakan tali dan dibawa ke bilik bawah tanah. Di situlah diorang ditembak dan juga dipukul. Jennifer ni juga diikat tangan dia seolah-olah dia juga mangsa keadaan. Kedua-dua pembunuh ni juga telah menembak ibu kepada Jennifer sehingga mati. Han ni dia sempat lagi lari ke pintu hadapan untuk menyelamatkan diri. Sempat lagi mendapatkan bantuan untuk call ambulans. Setelah ambulans dipanggil, Han ni telah dihantar ke hospital dan akhirnya dia koma. Tiada siapa yang tahu apa sebenarnya berlaku terhadap keluarga Pat. Pada masa tu semua orang kesiankan Jennifer kerana dia menyaksikan sendiri pembunuhan yang berlaku terhadap ibu dia dan penyerangan terhadap ayahnya. Setelah itu polis pun menyoal siasat dan Jennifer juga dipanggil. Sebenarnya ada beberapa yang membuatkan pihak polis merasa ragu-ragu, curiga terhadap Jennifer kerana pada masa berlakunya pembunuhan, Jennifer ni dia telah call 911. Avenue Road. Yes. Can you spell the name for me, please? Dad? Ma'am. Hello. Tangan dia katakan tangan dia tu terikat pada masa tu dan macam mana pula dia boleh call 911? Tied my upper arm Yes. around the banister, Yes. but my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Okay, that's good enough. Setelah disiasat, pihak polis ni mendapat pembunuh yang telah membunuh ibunya datang ke dalam rumah itu tanpa niat untuk merompak sebab tak ada barang-barang yang hilang. Tak ada kereta tak hilang, barang-barang peribadi yang berharga pun tak hilang. Jadi mereka juga masuk ke dalam rumah tu bukan dalam keadaan pecah rumah ke. Tak, diorang masuk dalam keadaan yang direlakan. Sebenarnya pihak polis ni dia dah mula rasa curiga terhadap Jennifer tapi diorang tak ada bukti untuk mengatakan Jennifer ni terlibat dalam pembunuhan ibu dia dan penyerangan terhadap ayah dia. Telah menghantar beberapa orang penyiasat untuk melihat gerak-geri Jennifer semasa pengebumian ibu dia. Macam mana nak tengok ekspresi dia, adakah dia sedih, adakah dia menangis ke. Akhirnya Jennifer telah dikhianati sendiri oleh ayahnya sebab ayahnya Han Pen yang telah koma akhirnya telah sedarkan diri. Pihak polis datang menemui dia menceritakan segala-galanya apa yang telah berlaku sebenarnya pada malam tu. Apa yang diceritakan oleh ayah Jennifer ni sangat bertentangan dengan kenyataan Jennifer. Dia beritahu pada malam tersebut
anaknya tidak diculik kerana dia melihat Jennifer ni telah berkomunikasi dengan salah seorang pembunuh upahan tu. Kalau kau kena culik, takkan kau berkomunikasi dengan baik dengan pembunuh tu. Akhirnya Jennifer telah dihadapkan ke persidangan atas kes pembunuhan. Ketika dia soal siasat, akhirnya dia mengakui dia memang terlibat. Tapi korang nak tahu tak cerita dia macam mana? Dia tak cakap dia upah pembunuh tu. Dia olah cerita lain. Dia cakap dia upah 2 orang ni untuk membunuh dia, bukan membunuh ibu bapa dia, kerana dia dah tak tahan hidup dalam keadaan tertekan. When you hear your mom come, do you hear your mom in the house? She was in the house. I had gone down the stairs. Did you hear? So before this is when did you hear your mom for the first time in the house? When she came home. So did you physically see your mom? Yeah. And at that time there was no one strange in the house. No, she was on the downstairs sofa. She was watching TV when I saw her. Between that time that you see her and you leave her on the sofa until you hear the noises, the strange, the voices as you describe them, how long is that? Maybe a half hour. A half an hour? Where is it that your mom was before here? She goes dancing every Monday. She goes dancing with a few relatives as well. What is the first, when you hear this, can you hear them talking downstairs, the unknown voices? It's a mumble? Because I had the TV on, it was just all a mumble. When's the first time that you actually can hear one of them talking? When he was upstairs, and I thought he had left the upstairs, because I was frozen in my room for a while. Yeah. Trying to listen in, but I couldn't hear over my TV, and I didn't want to startle them by turning it off or like diminishing the volume. So I was kind of pressed up against my door for a while trying to hear it. And I thought that all the people upstairs had gone down, so I opened up my door quietly and tried to peer out, and he saw me, and that's when he came. Did you see the gun? I only saw the top part of the gun. What did it look like? Kind of, it was black, Yeah. and it kind of, not triangular, but it was slightly wider at the end. They sit me right at the bottom of the stairs, like slightly out, not exactly directly at the bottom of the stairwell, just slightly over a little. The third guy who I didn't encounter, but he was there, he was like, "Where's your money? Cooperate with us." And then my mom's like, yelling and "Don't hurt us," and my money's in my wallet, just please leave my paperwork. This person, this third guy who you're now describing, do you see him ever? Only as a shadow? Because there's a wall, partial wall, and he was like right in that vision, over my father, but partially in that vision. And the next thing I can hear are them telling my parents to move to the basement. Okay. And I'm asking my mom, why, where are you going? And my mom's yelling to me, I want my daughter. Why can't my daughter come too? I want my daughter. Who goes down to the basement? Can you see that from where you're My sitting? back is towards the wall. Do you hear anyone else on the main level where your parents were? Like you can hear, if people are trucking down the stairs, you hear your parents going down the stairs. Do you hear like 5 sets of footsteps going down there, or can't you hear that? I was just such a distress. I don't exactly know how many. Apapun alasan yang diberikan, pihak polis tetap percaya bahawa pembunuh upahan itu diupah oleh dia sendiri untuk membunuh kedua ibu bapa Jennifer. Setelah persidangan demi persidangan dan soal siasat yang telah dilakukan, Jennifer, David, Eric dan juga Daniel dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun. Maksudnya Jennifer ni dia akan dibebaskan ketika dia berusia 49 tahun. Aku sangat terkesan dengan kisah ni kerana bagaimana seorang ayah dapat meneruskan hidup dia setelah mengetahui anaknya yang disayangi telah merancang sendiri pembunuhan dia dan isterinya. Orang ramai mengatakan bahawa hidup ayahnya tak seperti dulu. Mengalami masalah insomnia, mengalami masalah tekanan emosi dan kehidupannya memang tidak sama seperti dulu. Syurga di bawah tapak kaki ibu, tak ada ibu bapa
siapalah kita. So kita kena sedar benda tu walau tekanan macam mana sekalipun. Dan setiap masalah tu bagi aku ada jalan penyelesaiannya, bukan penyelesaian dengan cara membunuh. Tapi betul juga kata orang tua, kenapa kita boleh membunuh? Sebab membunuh ni bermula daripada penipuan. Bila kita berani menipu, kita akan mencuri. Selepas kita mencuri, kita membunuh. Okey korang, kalau korang ada info tambahan tentang Jennifer Penny, korang boleh komen dekat bawah. Dan aku harap sangat korang boleh like, share and subscribe aku punya channel. Dan aku akan terus berkongsi dengan korang kisah-kisah yang menarik di dalam dan juga luar negeri. Okey, terima kasih banyak sebab dah klik video ni dan jangan lupa subscribe. Okey, bye guys.